Itu dia serba sedikit laporan berkenaan dengan politik semasa yang berlaku. Kita sedar dalam keadaan parlimen tergantung. Tiada lagi seorang ahli Dewan Rakyat yang diputuskan untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Hari ini kita nak tahu bagaimana kesannya terhadap kestabilan ekonomi dan juga politik di negara kita. Untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik yang saya percaya saban hari memang kita sentiasa maklumlah bagaimana penganalisis politik ini berdepan dengan situasi ini dan melakukan ramalan mereka sendiri. Apa khabar, Doktor, bersama kami ini? Terima kasih. Doktor, walau waktu ketika mengundi tempoh hari di Kuching, kan? Di Kuching. Lepas mengundi terus balik KL, kan? Untuk bercakap tentang politik dalam negara ini. Baik, kita nak menyentuh tentang situasi ketika ini. Kita juga difahamkan semalam Yang di-Pertuan Agong menitahkan untuk berjumpa dengan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional. Namun mereka membuat permohonan untuk menangguhkan atas sebab-sebab tertentu. Mungkin ada perkara yang perlu diperhalusi lagi. Apa pandangan Prof yang pertamanya kalau kita nak lihat dari segi situasi sekarang ini? Okey. Senario ataupun situasi pada hari ini agak kompleks, tapi sebenarnya ia nampak tersusun. Kompleks tapi tersusun. Maksudnya sebenarnya seperti yang tadi disebut, terdapat 3 option sekarang ini. Yang pertama ialah pembentukan kerajaan perpaduan. Kalau konteks kerajaan perpaduan tu, ia merujuk kepada parti-parti semuanya bekerjasama membentuk satu kerajaan dan dipimpin oleh blok yang terbesar. Jadi ini konsep kerajaan perpaduan. Namun sebenarnya kita tahu semalam pengurusi Perikatan Nasional menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Maknanya option yang pertama, pilihan pertama telah ditolak. Jadi sekarang ini terdapat 2 pilihan. Pilihan kedua ialah kerajaan campuran. Kalau ikut konvensinya, kerajaan campuran ini, blok parti yang terbesar akan menjemput mana-mana parti-parti yang lain untuk membuat kerjasama. Untuk memastikan jumlah mencukupi, majoriti mudah itu dapat dicapai ataupun melebihi untuk memastikan sebuah kerajaan yang lebih baik dan stabil. Maknanya sekiranya blok terbesar itu ada 80 lebih, mungkin ada perlunya 2 blok ataupun 1 blok lagi. Jadi ini merupakan suatu yang menarik. Yang menariknya, ke arah pembentukan kerajaan campuran ini sudah ada semacam petunjuk. Misalnya GPS Sarawak ini, mula-mulanya mereka kata sudah bersetuju menyokong Perikatan Nasional, kemudian barangkali ada sentimen rakyat, bukan sentimen orang politik, sentimen daripada kepelbagai etnik di Sarawak. Maka akhirnya dia menyerah kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan bagi GPS. Ini maknanya Yang di-Pertuan Agong memegang 30 parlimen atau mempunyai kuasa terhadap GPS. Yang kedua, apabila Barisan Nasional juga menyatakan terserah juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi maknanya terdapat 53 parlimen yang sebenarnya diserahkan kepada Kebijaksanaan Agong. Walau bagaimanapun, walaupun 53 kursi itu atas nama Kebijaksanaan Agong, tapi sebagaimana Yang di-Pertuan Agong tugas baginda ialah untuk memastikan keadilan untuk semua, walaupun kuasa terbesar diberikan untuk membuat keputusan, tapi Yang di-Pertuan Agong ini sesuai dengan keadilan yang baginda tunjukkan, baginda menjemput ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional untuk mendengar apa pandangan mereka. Jadi daripada 30 orang tu, Yang di-Pertuan Agong nak dengar adakah sepenuh hati, adakah sebulat suara, adakah berbelah bagi, adakah segelincir ataupun sebahagian. Itu tuanku nak dengar. Tapi akhirnya keputusan itu ditentukan oleh tuanku sebab sudah diserahkan atas kebijaksanaan tuanku. Sama juga terdapat spekulasi kabar-kabar yang di Sarawak yang kita dengar hari ini juga ada dipanggil GPS, sama ada ketua blok ataupun ahli parlimen mereka, kita tak pasti, tapi setakat ni cuma spekulasi, kabar-kabar yang bertiup dekat Sarawak. Adakah sejauh mana itu benar, barangkali TV3 boleh mengesahkan tengah hari nanti atau petang tadi untuk diminta untuk menghadap untuk mendengar pandangan. Tapi pandangan itu katalah 23 ahli parlimen
Tuanku nak dengar sendiri apa pandangan mereka untuk memberikan keadilan. Akhirnya, oleh kerana GPS juga menyatakan terpulang kepada diserahkan kebijaksanaan membuat keputusan kepada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong mendengar dan keputusan akhir terletak kepada Yang Tuan Agong. Jadi maknanya 53 kerusi. Bagaimana? Itu ditentukan oleh Yang Tuan Agong. Ini option yang kedua. Kerajaan campuran. Kerajaan campuran. Sekiranya berjaya, maka Yang Tuan Agong akan membuat pengumuman. Istana Negara akan membuat pengumuman. Namun, jika Yang Tuan Agong berasakan adalah lebih baik, contoh, ke arah kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ini bermaksud blok parti yang terbesar itu diberi perkenan untuk membentuk kerajaan. Tapi mereka merupakan minoriti, tapi bagaimana mereka nak mengekalkan tempoh keharmonian politik, kestabilan politik untuk 5 tahun, maka dibuat CSA. Dia sebagai perjanjian keyakinan dan juga perbekalan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kerajaan Ismail Sabri terhadap di antara kerajaan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan masa itu. Tapi itu persefahaman yang sangat terbatas. CSA ini lebih meluas untuk pelbagai seperti tidak boleh undi tidak percaya, untuk memastikan kelulusan aspek-aspek tertentu, contoh pembiayaan dana politik, reformasi parlimen, apa yang dikenaki, dibuat perjanjian sedemikian rupa. Maknanya apabila dibentangkan bajet, dibentangkan rang undang-undang, pihak di sana menyokong untuk keputusan yang munasabah. Jadi ini akan mengekalkan prinsip tidak campur tangan ataupun tidak menyebabkan ketidaksedaran politik, tapi keperluan-keperluan parti-parti yang dibuat CSA itu, perjanjian ini, memastikan semua keperluan itu dapat dipenuhi. Jadi inilah 3 option yang ada sekarang ini. Tapi terpulanglah kepada kearifan dan kebijaksanaan Yang Tuan Agong kita. Tapi kalau kita lihat option yang pertama itu sememangnya sudah ditolak. Sudah ditolak semalam. Dan kalau bercakap tentang kerajaan minoriti pula, harus mendapat sokongan daripada kedua-dua pihak kan, untuk nak bercakap tentang dasar bajet dan apa semua kan. Okey, kejap lagi saya nak tanya kepada doktor lah, antara ketiga-tiga option ni mana satu pilihan yang kita rasa dapat memuaskan hati semua pihak sebentar lagi. Tapi saya nak bercakap tentang PN kan, ketua blok semalam macam doktor katakan tadi, dah pun mengatakan bahawa tidak akan membuat kerajaan unity ataupun kerajaan perpaduan ini. Tetapi apa yang boleh kita katakan dekat sini, mungkin Tan Sri Muda Yassin ingin bergerak dengan sendirinya, PN bergerak dengan sendirinya, menubuhkan kerajaan sendirinya. Sebab apa? Sebab beliau katakan bahawa beliau sudah pun mendapat cukup SD mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, lebih daripada 112 SD kan. Tetapi saya nak tanya kepada doktor sendiri, apakah mungkin pertimbangan yang sepatutnya dilihat oleh Yang di-Pertuan Agong bagi melihat SD yang tak cukup ini perlu untuk kita lihat adakah sampai untuk kita nak melihat en blok parti nanti? Okey, sebenarnya apabila undang-undang lompat parti tersebut telah dilaksanakan, sebenarnya SD itu tak timbul. Yang timbul ialah keputusan en blok ataupun ketua blok yang menunjukkan sokongan yang ada. Jika parti lain membawa SD orang lain, itu yang tidak kena. Misalnya pernah juga ketika perebutan jawatan Perdana Menteri 2 tahun dulu, ada parti lain yang membawa SD pada saat akhir, tetapi Istana Negara tak layan. Sebab mereka nak melihat dalam bentuk en blok. Walaupun pada masa itu belum ada lagi akta undang-undang lompat parti. Jadi kita lihat kali ini, saya kira SD itu sudah kurang relevan. Sebab ia berdasarkan keputusan en blok. En blok itu dalam perjanjian akta lompat parti itu, undang-undang lompat parti tersebut, bahawa en blok itu lebih utama daripada SD, dan en blok tidak boleh bawa SD dari parti lain. Itu perkara yang asas
yang perlu difahami. Ya. Dan saya percaya juga berikutan daripada itu yang menyebabkan Yang di-Pertuan Agong ingin berjumpa dengan kedua-dua parti ini dan akhirnya meletakkan bahawa tidak ada sebarang gabungan antara PH dan juga PN. Namun kita ada banyak lagi persoalan yang kita nak rungkaikan bersama dengan doktor sebentar lagi. Kita nak berehat seketika, semuanya di Malaysia hari ini. Seketika lagi.